Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 4 bidang sirah, tajuk dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita hayati petikan video ini. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Surah Al-Asr ayat 1-3. Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bahawa manusia sentiasa berada dalam kerugian kecuali mereka yang melakukan 4 perkara. Pertama, beriman. Kedua, melaksanakan amal soleh. Ketiga, berpesan-pesan kepada kebenaran. Dan keempat, berpesan-pesan kepada kesabaran. Rasulullah SAW seperti mana maksud hadisnya, rebutlah, yakni pergunakanlah 5 waktu sebelum tiba 5 waktu yang lain, iaitu masa hidup sebelum mati, masa sihat sebelum sakit, masa lapang sebelum sibuk, masa muda sebelum tua, masa kaya sebelum fakir. Siapakah pendakwah? Untuk itu, mari kita saksikan video seterusnya. Kali ini anda akan faham apakah dia yang dimaksudkan dengan pendakwah. Mari fahami. Pengertian dakwah. Pengertian dakwah ialah menyeru dan mengajak umat manusia untuk beriman dan taat kepada Allah serta kembali ke jalan yang benar. Kemudian kita lihat dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu terbahagi kepada 2 fasa. Fasa yang pertama iaitu dakwah secara sulit, di mana kumpulan sasarannya ialah kepada kaum kerabat yang rapat dengan baginda. Fasa yang kedua iaitu dakwah secara terang-terangan, di mana sasarannya kali ini adalah lebih luas dan lebih umum, iaitu merangkumi masyarakat umumnya. Setelah dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Rasulullah ataupun pesuruh Allah, Nabi Muhammad telah banyak menerima tentangan. Tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antaranya ialah fitnah, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituduh gila, ahli sihir dan pendusta. Bahkan dituduh sebagai pemecah belah masyarakat. Bukan itu sahaja, baginda juga dituduh sebagai pemutus hubungan silaturrahim. Tentangan yang kedua pula terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam iaitu pemulawan, di mana larangan berjual beli, berkomunikasi dan berkahwin yang dihadapi oleh umat Islam. Kedua, daripada pemulawan ini menyebabkan kelaparan dan berlanjutan selama 3 tahun. Kerana larangan berjual beli, umat Islam susah untuk mendapatkan ataupun membeli makanan. Tentangan yang berikutnya ialah
penyeksaan. Penyeksaan terhadap umat Islam seperti dijemur di padang pasir dan diletakkan batu besar di atas dada. Seperti mana yang berlaku kepada Saidina Bilal bin Rabah. Tentangan yang keempat ialah pembunuhan. Seperti pembunuhan kejam ke atas Saidina Yasir dan juga Sayyidatina Sumayyah. Akhlak Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi tentangan kaum Quraisy. Walaupun ketika itu ramai yang menentang dakwah kepada ajaran Islam yang sebenar, namun Nabi Muhammad SAW dapat menunjukkan akhlak yang terpuji yang patut kita contohi dan amalkan. Antara akhlak baginda ialah bersabar, di mana Nabi Muhammad SAW sentiasa bersabar dengan ujian dan cabaran. Dan sebagai teladan kita kepada anda semua ialah saya akan bersabar dan tabah dalam setiap aspek kehidupan. Contoh dalam mengejar kejayaan yang cemerlang. Akhlak yang kedua ialah bergantung harap hanya kepada Allah. Di sini Nabi Muhammad SAW tidak pernah berputus asa. Dan sebagai tauladan kepada kita mencontohi akhlak ini, saya sentiasa berdoa kepada Allah dalam setiap usaha dilakukan. Akhlak yang ketiga, prihatin, di mana Nabi Muhammad SAW mengutamakan kaum keluarga dalam berdakwah. Seperti yang saya telah terangkan, di mana ketika fasa yang pertama Nabi Muhammad SAW berdakwah, baginda telah mengajak, menyeru kepada kaum kerabat yang terdekat. Di sini kita boleh ambil contoh dan tauladan, iaitu saya mengamalkan budaya nasihat menasihati dalam keluarga. Akhlak yang keempat iaitu berjiwa besar, iaitu Nabi Muhammad SAW sentiasa berhikmah dan tidak berdendam. Di mana daripada akhlak baginda ini kita boleh amalkan dan terapkan sedia memaafkan kesalahan dan tidak akan membalas kejahatan dengan keburukan. Daripada paparan video yang telah anda saksikan, akhlak Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dapat kita rungkaikan melalui 3 perkara. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW sentiasa optimis terhadap janji dan bantuan daripada Allah, di mana baginda tidak mengharapkan harta kekayaan untuk berjaya, tetapi baginda amat yakin dengan janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Kedua, Nabi Muhammad SAW seorang pemaaf. Ketiga, Nabi Muhammad SAW seorang pendakwah penyayang. Alhamdulillah,
Semoga daripada pelajaran dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita boleh mengambil akhlak terpuji yang baginda terapkan di dalam menyampaikan dakwah, menyeru manusia ke arah melakukan kebaikan. Semoga berjumpa lagi di lain waktu. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.